Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua untuk kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan yang ada, saya ingin membuat satu penerangan berkenaan tentang miqat. Yang mana di sini saya ingin khususkan berkenaan dengan ibadah umrah. Jadi miqat berasal daripada perkataan waktu. Miqat terbagi kepada dua, iaitu miqat makani dan juga miqat zamani. Miqat zamani adalah membawa maksud kepada waktu, yang mana bilakah seseorang itu hendak berniat untuk melakukan umrah. Kemudian miqat makani pula bermaksud di manakah seseorang itu harus berniat untuk melakukan umrah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu dan tempat untuk kita ni menunaikan ibadah umrah. Jadi saya tambahan di sini, waktu untuk seseorang tu melakukan miqat bagi haji adalah pada bulan-bulan tertentu sahaja. Manakala untuk ibadah umrah pula, seseorang itu boleh berniat ihram pada bila-bila masa sahaja sepanjang tahun. Kecuali bagi mereka yang dalam keadaan ihram, ataupun seseorang itu dia sedang melakukan umrah dan dia belum lagi menyelesaikan kesemua rukun umrah, maka orang tersebut tidak boleh melakukan miqat yang baru ataupun berniat ihram yang baru. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan waktu untuk kita menunaikan ibadah umrah dan haji, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tempat untuk kita berniat untuk melakukan haji ataupun umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tempat miqat, yang mana setiap orang yang ingin melakukan ibadah umrah ataupun haji, mereka perlulah berniat pada tempat-tempat yang telah ditetapkan mengikut arah datangnya seseorang itu untuk memasuki kota Mekah. Untuk penduduk kota Madinah atau jemaah umrah yang ingin memasuki kota Mekah melalui kota Madinah, jadi mereka perlu berniat ihram di suatu tempat yang dinamakan Zulhulaifah, ataupun sekarang dikenali dengan nama tempat Bir Ali. Yang mana Bir Ali ini jarak dia tidak jauh daripada Madinah, sekitar 10 ke 20 km daripada kota Madinah. Jadi di situlah tempat mereka ni akan berniat ihram sebelum mereka memasuki kota Mekah. Manakala bagi mereka yang datang daripada arah Syam, tempat miqat mereka adalah di Juhfah, yakni
sekitar 100 km untuk sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Bagi mereka yang datang daripada arah Najd ataupun daripada timur seperti kita di Malaysia ni, kita akan melalui satu tempat iaitu Qarnul Manazil. Dan kebiasaannya sebelum kita sampai di Qarnul Manazil ni ataupun sebelum kita sampai di ruang udara Qarnul Manazil, pihak penerbangan akan mengingatkan pada jemaah untuk berniat umrah. Dan bagi mereka yang datang daripada arah Yaman, maka tempat miqat mereka adalah di suatu tempat yang bernama Yalamlam. Jadi bagi jemaah Malaysia dulu-dulu yang datang menaiki kapal, biasanya mereka datang daripada Yaman, maka di sinilah tempat mereka untuk berniat ihram. Dan seterusnya bagi mereka yang memang tinggal di daerah tersebut, contohnya seperti mereka yang tinggal di Yalamlam, mereka yang tinggal di Juhfah, mereka yang tinggal di Bir Ali, maka tempat untuk mereka berniat untuk melakukan umrah adalah di rumah masing-masing. Dan seterusnya bagaimana pula bagi mereka yang tinggal di Mekah sendiri? Maka bagi mereka yang menetap di Mekah Al-Mukarramah, tempat miqat mereka adalah di mana-mana sahaja tanah halal. Jadi mereka perlu keluar daripada kota Mekah untuk mereka berniat ihram. Jadi kebiasaannya bagi kita yang menunaikan umrah, ketika kita sudah berada di kota Mekah, untuk kita melakukan ibadah umrah, kita perlu keluar daripada tanah Mekah untuk kita berniat ihram. Antara tempat yang selalunya jemaah pergi adalah di Tanaim. Di mana Tanaim ini adalah satu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh daripada Mekah, sekitar 5 km sahaja. Tanaim juga dinamakan dengan miqat Sayyidatina Aisyah kerana Sayyidatina Aisyah pernah bermiqat di Tanaim dengan ditemani oleh saudara beliau iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Abu Bakar. Selain daripada Tanaim, jemaah kita selalu juga pergi ke satu tempat yang bernama Ji'rana, yang mana Ji'rana ni adalah tempat miqatnya baginda Nabi SAW, yang mana baginda Nabi SAW pernah bermiqat di sini pada tahun 8 Hijrah. Seterusnya, kita juga boleh berniat ihram ketika kita berada di Hudaibiyah ataupun di Padang Arafah. Kerana Padang Arafah juga termasuk pada tanah halal. Jadi itu sahaja daripada saya penerangan berkenaan dengan miqat. Sekiranya ada kekurangan, saya memohon maaf dan semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga sesiapa sahaja yang melihat ataupun mendengar video ini. Sekian daripada saya, Muhammad Faiz bin Manggar, peserta Sijil Profesional Haji dan Umrah batch yang ke-11 pada tahun 2023. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام